Saya hidup agak lama lah, lebih tua daripada Yang Berhormat Lim Guan Eng, lebih muda sikit daripada Lim Kit Siang. Saya nak sebut di sini, saya sempat berada di zaman almarhum Tengku Abdul Rahman, zaman Allahyarham Tun Razak, zaman Tun Husin On, zaman Tun Mahathir, Pak Lah Badawi, Najib, dan sampailah sekarang ini. Kita selepas merdeka, pemimpin kita, tak kira lah sama itu Tengku Abdul Rahman, Tan Sri Husin, menteri-menteri, mereka bekerja kuat untuk memajukan Malaya yang kita tahu baru saja merdeka pada tahun 57. Begitulah juga selepas Tengku Abdul Rahman, disambung oleh Tun Razak dan Tun Husin On. Tumpuan pembangunan waktu itu ialah di luar bandar. Kerana luar bandar amat tertinggal di segi ekonomi dibandingkan dengan bandar. Kebetulan di luar bandar ini didiami oleh orang-orang Melayu. Pada masa yang sama, di estate dan sebagainya orang India yang masih miskin. Kemudian Sabah dan Sarawak bersama dengan Malaysia membentuk Malaysia. Kita tahu pembangunan luar bandar mesti dipergiatkan. Tengku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Husin On, bila menjadi Perdana Menteri, bila mereka bersara, berhenti. Memanglah seorang yang menjadi Perdana Menteri, mereka ada pencen, ada gratuity yang dikira daripada mereka bertugas, ahli parlimen dan juga menteri. Bila bersara, Perdana Menteri ini adalah sedikit wang, mungkin boleh beli rumah, mungkin boleh beli kereta yang agak sederhana. Itu Perdana Menteri dahulu, menteri-menteri zaman itu. Sebab pada waktu itu, Badan Pencegah Rasuah amat kuat menjalankan tugas. Tak kira waktu itu Menteri Besar Terengganu, tak kira Menteri Besar Perak, tak kira Menteri Besar Selangor. Ada kes saja akan didakwa di mahkamah. Mahkamah menentukan mereka bersalah ataupun tidak. Artinya rule of law berjalan di Malaya dan di Malaysia waktu itu. Perwakilan Malaysia bila pergi sidang antarabangsa dihormati kerana soal integriti dan rule of law berjalan di Malaysia begitu baik sekali waktu itu. Mutakhir ini kita lihat rasuah berleluasa. Orang politik menjadikan jawatan mereka untuk mencapai kekayaan. Sebab itu bila berlaku perbicaraan di mahkamah, ada menteri yang ada akaun dalam bank 900 juta. Ada menteri meninggal dunia, maknya dapat, ibunya dapat 1 bilion. Belum lagi isterinya. Hidupan mewah, berbelanja mewah. Bila pendedahan isu 1NDB, mengejutkan kita. Seluruh dunia terkejut. Bagaimana wang negara dibelanjakan dengan begitu hebat, begitu membazir, menyeleweng. Akhirnya rakyat memikul hutang 1NDB berbilion ringgit. Berapa bilion hutang 1NDB yang kita kena pikul sekarang? 53 bilion. Ini mutakhir ini berlaku begini rupa. Badan Pencegah Rasuah kita lihat, wibawanya sudah boleh dipertikaikan. Sistem perundangan kita lihat boleh dipertikaikan. Sebab itu kita lihat menjadi jawatan menteri dan mengejar jawatan politik untuk mencari kekayaan, bukan lagi tujuan utama untuk berkhidmat kepada rakyat. Inilah yang berlaku mutakhir ini. Kalaulah menteri ini tak cukup gaji, tambah gaji. Kalaulah wakil rakyat tak cukup allowance, tambah allowance, bukan curi. Saya yakin kalau seorang menteri boleh ada 900 juta dalam bank, sah dia curi. Bukan daripada allowance dan gajinya.
Ini yang berlaku di Malaysia sekarang. Tender runding berlaku dengan berleluasa. Kita dengar bagaimana sehingga yang di Pertuan Agong sendiri sudah merungut soal 600 juta satu projek, bagaimana perlu dikaji, bagaimana boleh jadi begitu. Berlaku di semua tempat, di semua kementerian. Kalau kementerian yang saya jaga dulu, ada yang dibuat kapal dengan harga lebih daripada 8 bilion, tak siap sampai hari ini, duit entah ke mana. Ada yang beli helikopter, helikopter tu tak sampai pada hari ini, duit entah ke mana. Berbagai-bagai berlaku. Dalam keadaan negara kita daripada negeri yang dihormati, sekarang indeks rasuah negara kita jatuh menjunam. Dan disebut tadi, bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng, bagaimana pelabur asing sekarang ini, barangkali dia naik kapal terbang nak tuju Kuala Lumpur, sampai di sana dia pergi mendarat di Jakarta. Dia pergi mendarat di Ho Chi Minh City. Dia pergi mendarat di Hanoi. Ini negeri-negeri yang menarik perhatian pelabur-pelabur luar yang besar-besar sekarang untuk melabur. Bukan lagi di Malaysia.